Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab ini bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi bab yang ke-6, al-bab sadis. Ini kita masuk ke bab yang ke-6, fi fadilatil wudu, pada menerangkan fadilat kelebihan berwudu. Ya, kelebihan wudu. Bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan wudu. Jadi perkataan wudu ni apabila dibaca dengan wawnya di dhammah kan, kita baca dia wudu, wudu'un. Jadi ianya membawa makna pekerjaan, fi'il, perbuatan berwudu, ya. Kalau apabila kita baca dengan baris fathah, ini dinasabkan, ini dibaca wudu, ini waw ini fathah kan, maka ianya bermakna air atau tempat yang digunakan untuk berwudu. Jadi takrif wuduk ni apa? Dia merupakan salah satu daripada cara untuk kita bersuci, ya? Untuk menyucikan diri kita daripada hadas kecil. Yang mana kalau kita berhadas besar, itu diwajibkan mandi, ya? Jadi wuduk ni adalah salah satu cara untuk kita menyucikan diri kita daripada hadas kecil. Yang mana jikalau dalam keadaan darurat, boleh kita bertayamum menggunakan debu yang suci, ya. Kalau kita tak boleh nak berwuduk, contohnya kita nak solat sunat, ya, ataupun nak solat fardu atau nak membaca Al-Quran ke, maka jikalau dalam keadaan darurat disebabkan penyakit, tak boleh kena air, ataupun disebabkan tak ada air, maka dibolehkan kita menggantikan wuduk itu dengan bertayamum. Manakala ta'rifnya pada sudut syarak, ini berarti membasuh anggota-anggota tertentu pada tubuh badan, ya? Yang mana ketika hendak melakukan sesuatu ibadat yang beserta niat, ya? Ini ibadat, amal-amal ibadat yang tertentu yang memerlukan wudu, ini dalam keadaan suci, maka perlu dibasuh anggota-anggota yang tertentu yang akan menyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
Yang bermaksud apabila berkehendak berdiri kamu kepada sembahyang. Ini wahai orang-orang yang beriman, apabila berkehendak berdiri kamu kepada sembahyang, iza qumtum ila salati, ini apabila kamu berdiri untuk menunaikan solat, maka basuh olehmu, faghsilu wujuhakum, maka basuh olehmu akan muka kamu, wa aydiyakum, dan segala tangan kamu, yang kedua tangan kamu, ilal marafiqi, sehinggalah ke siku, dan segala tangan kamu serta segala siku kamu. Wamsahu biru'usikum, dan sapu olehmu dengan kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan akan segala kaki kamu serta dua mata kaki kamu, yakni buku lali kamu. Jadi barang siapa hendak sembahyang, wajib atasnya wudu yang sempurna. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada laki-laki dan perempuan mengambil air sembahyang maka membaikkan wudunya dan membaca kemudian daripadanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hingga akhirnya, melainkan memberi Allah Ta'ala akan dia dengan tiap-tiap harf daripadanya 100 darjat, dan menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap titik air daripada wudu itu satu malaikat, meminta ampun baginya hingga hari kiamat. Itu antara fadilat, kelebihan berwudu. Ya, dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan berwudu. Dan apabila dibacakan surah Al-Qadr, ya, bila selesai berwudu dengan sempurna, ya, jadi nak berwudu dengan sempurna ni, dia perintah wajib. Wudu ni dia sama dengan perintah wajib solat. Ini selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mewajibkan solat 5 waktu, ya, ke atas umat ni. Dan selepas peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima, ya, perintah wajib solat 5 waktu. Jadi perintah wajib wudu ni datang beserta dengan perintah wajib solat. Itu setahun setengah sebelum hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya. Jadi antara kesempurnaan wudu itu banyak, ya. Macam mana kita nak menyediakan diri kita tu untuk mengambil wudu dengan sempurna ni, ya. Banyak dia punya amalan-amalan yang sunat. Yang wajibnya hanya 4 anggota sahaja, ya. Iaitu seperti mana yang dinyatakan di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala ni, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, ya. Yang keduanya, aydiyakum ilal marafiqi, tangan sehingga ke siku, ya. Yang ketiganya, wamsahu biru'usikum, menyapu kepala kamu. Dan yang keempatnya, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki-kaki kamu sehinggalah kedua buku lali. Jadi dalam ayat ini, kalimah biru'usikum tu dibacakan dengan majrur disebabkan huruf jar itu. Biru'usikum, kemudian wa arjulakum, yang berarti kaki-kaki kamu, dibacakan dengan fathah, ya.
Menurut setengah pembacaan dibacakan wa arjulikum, ya, dibacakan dengan kasrah, ya. Majrur di'ataf kepada bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi apabila wa arjulikum, ianya bermakna menyapu kepala kamu dan menyapu kaki kamu. Jadi ianya mengisyaratkan ketika menyapu kaki itu mengisyaratkan kepada ketika memakai khuf, ya. Ketika memakai khuf. Ini ketika seseorang tu dia dah ambil sebut wudu, ya, kemudian dia ada khuf ni adalah macam stokin, ya, macam stokin kulit, ya. Apabila kita pakai stokin kulit tu selepas kita dah ambil wudu, kalau kita terbatal wudu kita tu, kita tak perlu nak buka stokin kita tu, khuf tu. Dia hanya sapu. Jadi ada apa kaifiat, ya, untuk menyapu khuf. Masfal 'ala al-khuffain dalam kitab fiqh, ya. Jadi hukum wudu ni wajib, ya, kalau kita nak menunaikan ibadat yang fardu, ya. Untuk ibadat-ibadat yang tertentu, ya, diwajibkan kita berwudu, ya. Antaranya ketika nak bersolat fardu, ya, ketika nak menunaikan haji, umrah, ya. Kemudian ketika kita hendak menyentuh Quran, kita perlu wajib ada wudu, ya. Kalau kita tidak berwudu, tak boleh nak menyentuh Quran, ya. Kemudian hukumnya menjadi sunat ketika mana? Ketika keadaan-keadaan yang tertentu, antaranya ketika kita nak mula mandi wajib, ya. Kita ambil wudu dulu. Waktu itu kita dalam keadaan hadas besar, tapi disunatkan kita ambil wudu dahulu, ya, sebelum kita mandi wajib. Dalam keadaan itu sunat. Ketika nak membaca Al-Quran disunatkan juga, ya. Tapi nak menyentuh Quran wajib ada wudu. Ketika nak membaca kitab-kitab, ketika nak membaca hadis-hadis Nabi SAW juga disunatkan untuk kita berwudu, ya. Sebaik-baiknya kita sentiasa dalam keadaan berwudu. Itu lagi baik, ya, kerana apabila seseorang dalam keadaan sentiasa berwudu, dia terpelihara daripada gangguan syaitan, ya, gangguan iblis-iblis, jin-jin, syaitan-syaitan. Ya, kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan mengekali wudu itu antara satu amalan yang sangat besar sebenarnya fadilatnya, ya. Tak payah nak buat zikir banyak-banyak pun tak apa, sentiasa dalam keadaan berwudu itu pun satu amalan yang sangat besar, ya, kerana kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Kalau ada orang yang sentiasa kena kacau jin syaitan ke, kena ganggu, kena sampuk ke, suruh dia selalu berwudu, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia, ya. Jadi rukun-rukun wudu ni, kalau kita dah belajar kitab fiqh, kita tahulah rukun wudu ni ada 6, ya. Pertama sekali niat. Kemudian yang kedua basuh muka berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, membasuh muka, membasuh dua tangan hingga ke siku. Kemudian menyapu sebahagian kepala atau rambut yang berada dalam batas kepala, ya. Kemudian membasuh dua kaki sehingga ke buku lali. Dan dalam ayat tersebut juga menyatakan turutan, yakni tertib, bermula daripada membasuh wajah, ya, kemudian dua tangan, kemudian disapu kepala dan membasuh kedua kaki. Jadi apabila dilakukan dengan tertib, barulah sempurna rukun wudu, ya. Kemudian wudu ni dia akan terbatal apabila keadaan-keadaan tertentu, antaranya apabila keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, ya, maka batallah wudu.
Qubul tu maknanya kemaluan kita yang bahagian hadapan, dan dubur itu bahagian yang belakang, ya. Kemudian antara yang membatalkan wuduk itu apa? Apabila hilang akal, tak kiralah sementara ke ataupun hilang akal selama-lamanya, maka kalau dia berwuduk maka terbatal. Kemudian antara lain batal wuduk itu apa? Dengan bersentuhan kulit lelaki dan wanita yang bukan muhrim, ya. Kalau dengan anak tak apalah, ya. Itu haram nikah, ya. Kemudian bersentuh kemaluan kubul atau pintu dubur, ya, dengan tapak tangan, ya. Maknanya dia kena perut tangan, tapak tangan kita ni. Kalau kita sentuh kemaluan di hadapan ataupun dubur, pintu dubur yang di belakang tu, bukannya punggung yang tepi ni yang di pintu dubur tempat keluar najis tu, maka di situ terbatallah wuduk kalau tapak tangan kita menyentuh bahagian tersebut, ya. Kemudian jika tertidur, tetapi kalau tidur yang duduknya tetap, punggungnya tak bergerak-gerak, ya, maka itu tak terbatal wuduk, ya. Kalau duduk dalam keadaan bersila tu kadang ni, kadang duduk lama boleh lena juga. Tapi kalau dah berubah, pun dah terangkat dah, itu maka itu dah berubah keadaan duduknya tu, maka batal wuduk. Kalau tidur sekejap dia tak apa, ya. Kemudian jikalau seorang tu murtad, keluar daripada agama Islam, mungkin disebabkan perkataannya ke, ya, maka terbatallah wuduknya, ya. Kemudian syarat seseorang tu boleh mengambil wuduk ni ada syarat-syarat juga, ya. Pertama sekali, orang Islam, kalau orang bukan Islam dia nak ambil wuduk macam mana, ya. Jadi syarat dia mestilah dia orang yang beragama Islam dan mumayyiz, ya. Mumayyiz maksudnya dia sudah boleh membezakan, ya. Kemudian dia tidak berada dalam keadaan hadas besar. Kalau hadas besar maka wajib dia mandi wajib dahulu, ya. Kemudian syarat-syarat untuk kita berwuduk ni hendaklah menggunakan air yang mutlak. Tak boleh guna air yang mustakmal, ya. Tak boleh guna air yang mutanajis. Kena menggunakan air yang mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan, ya. Kemudian tiada sesuatu yang menghalangi kulit kita, macam kita pakai sabun tangan getah ke apa-apa, tak boleh kita ambil air wuduk ni tu. Kalau ada melekat apa-apa pada kulit kita, naklah kita bersihkan dahulu, ya. Itu antara syarat-syarat sempurnakan wuduk. Sunat-sunat wuduk ni pun banyak juga, ya. Antaranya apa? Kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa sebelum wuduk, ya. Kemudian antaranya kita membasuh kedua tangan sehingga ke pergelangan tangannya. Ini antara sunat-sunat wuduk, ya. Kemudian kita berkumur-kumur. Itu antara sunat-sunat wuduk. Memasuk air ke dalam hidung, beristinsyak. Ini kita masuk air dalam hidung, bukan kita tenyeh kat lubang hidung tu. Setengah orang dia ambil wuduk, dia tenyeh kat tu. Itu memanglah sah juga, ya. Tapi yang sempurnanya ialah istinsyak. Maksudnya kita sedut air itu ke dalam hidung, sampai dia ke dalam, sampai dia keluar balik tekak. Buat 3 kali, ya. Istinsyak tu sebab banyak syaitan-syaitan dia melekat kat celah-celah tu, ya. Habuk, asap rokok, asap lori, asap kereta, ya. Ludah manusia atas muka bumi ni satu hari berjuta. Kering semua jadi habuk, jadi debu, bakteria semua melayang, kita tak nampak, kita sedut, ya. Alhamdulillah sekarang ni kita pakai penutup muka, ya. Itu bila kita kat luar tak apa. Alhamdulillah, yang maknanya dia sedikit sebanyak menepis daripada bakteria-bakteria luar yang masuk ke dalam rongga pernafasan kita, ya. Jadi istinsyak itu antara amalan sunnah yang baik untuk manfaat, ya, untuk kesihatan kita, ya. Mana kita membersihkan rongga, sebab bahagian dalam tu kita nak korek dengan jari mana masuk, ya. Jari masuk setakat tu, setakat seruah tu boleh lah. Nak sumbat sampai 2 ruas, pedih, sakit kan. Ini orang nak buat swab test pun dah ngilu rasanya, tak?
Jadi kita sedut air ketika berwuduk tu, kita amalkan istinsyaq. Ya. InsyaAllah yang ada sakit resedung ke, yang susah bernafas ke, yang gatal hidung, ya, hidung tersumbat, insyaAllah selesai masalah. Ya. Kemudian apa lagi? Sunat-sunat berwuduk. Ya. Mana bila kita berwuduk tu, bila kita duduk menghadap kiblat, itu pun satu sunat juga. Ya, kita duduk menghadap kiblat. Dia sebabnya kita berwuduk ni jangan membazir-bazir air. Dengan air yang sedikit itu lagi berkat, lagi baik. Ya. Maknanya dengan air yang sedikit tu kita dapat berjimat. Ya. Jadi kalau kita terlalu boros dalam berwuduk pun, itu adalah amalan yang tak disukai oleh baginda Nabi SAW. Ya. Jadi itu antara sedikit sebanyak tentang syarat-syarat rukun-rukun wuduk, ya. Sebagai ulang kaji lah, ya. Di sini kita nak nyatakan kelebihan berwuduk. Ya. Apabila seseorang lepas dia berwuduk dengan sempurna, kata Nabi SAW, ya, tiada daripada laki-laki dan perempuan mengambil air sembahyang maka membaikkan wuduknya. Membaikkan wuduknya maksudnya disempurnakan adab-adab dia, fardunya, ya, dan sunat-sunatnya, dan membaca kemudian daripadanya. Jadi selepas selesai dah habis wuduk tu dengan sempurna, ya, disertakan dengan sunat-sunatnya, doanya. Selesai ambil wuduk tu dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, in surah al-qadar, hingga akhir. Apa ganjaran yang diperolehinya? Melainkan memberi Allah Ta'ala akan dia dengan tiap-tiap harf daripadanya. Ini harf surah al-qadar yang dibaca tadi, 100 darjat. Bayangkan satu huruf 100 darjat. Subhanallah. Ya, dalam inna anzalna fi lailatul qadr sehingga akhirnya tu, ya, 100 darjat bagi setiap huruf. Balik kira lah berapa huruf dalam surah tu, ya. Dan menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap titik air. Ini air wuduk yang diambil yang tadi tu, air wuduk tu, ya. Tiap titik air daripada wuduk itu satu malaikat. Allahu Akbar. Ya. Seperti mana setiap titik hujan yang turun ke muka bumi itu semuanya dibawa oleh malaikat, ya. Jadi dengan setiap wuduk, titis-titis air wuduk, Allah jadikan satu malaikat. Malaikat yang untuk apa tugasnya? Ya. Bila Allah Ta'ala ciptakan malaikat, mesti ada tanggungjawab dia, tugas-tugas yang khas untuk dia. Dan malaikat ini ditugaskan untuk apa? Untuk meminta ampun baginya hingga hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, sebagaimana tersebut di dalam kitab Riyadhur Rayyahin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a ثم قام إلى الصلاة فإنه يخرج من خطيئته كاليوم ولدته أمه. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang berwudu untuk solat dan dia membaikkan wuduknya itu, ini pekerjaan wuduknya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, summa qama ila salati, kemudian dia berdiri untuk mengerjakan solat, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka keluar dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya itu, ya, sehingga seperti mana dia dilahirkan oleh ibu. Sabda Nabi SAW, barang siapa mengambil wuduk maka membaik ia akan wuduknya, yakni dengan sempurna rukun dan syaratnya,
kemudian berdiri ia kepada sembahyang, maka bahawasanya keluar ia daripada kesalahannya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan kesalahan-kesalahannya, ya. Seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya, yakni diampunkan segala dosanya yang kecil, ya, dosa-dosa besar, hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala gugurkan segala kesalahan-kesalahannya. Dia macam budak kecil, ini bayi yang baru dilahirkan. Bayi mana ada buat dosa besar, ya. Kalau dosa bayi pun dosa kecil lah, sebab dia kecil, ya. Menangis tak henti-henti, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati wa shalla kafara Allahu dhunubahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra allati taliha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wuduk bagi sembahyang, man tawadda'a lis-salati, dan sembahyang ia, ya, wa shalla kafarallahu dhunubahu, nescaya mengkafarah Allah Ta'ala akan segala dosanya. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Ma bainahu wa bainas salatil ukhra, antaranya dan antara sembahyang yang mengiringi akan dia. Ini dimasukkan solat yang fardu tu. Ini antara satu solat fardu dengan satu solat fardu itu menggugurkan dosa-dosa, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa'adrakahu al-maut fi tilka al-lailati fahuwa 'inda Allahi syahidun. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur atas wudu, ini dia sebelum tidur tu dia berwudu, ya. Ini dia tidur dalam keadaan berwudu. فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ, kemudian datang kepadanya maut pada malam tersebut. Ini dia tidur tu dalam keadaan berwudu, dia dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala mati dia malam tu. Maka apa ganjaran untuknya? فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَهِيدٌ, maka dia di sisi Allah Ta'ala adalah seorang syahid. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa tidur atas wudu, maka mendapat akan dia mati pada demikian malam itu, maka iaitu pada Allah Ta'ala syahid, ya. Jadi itu sebab tu kita elok kita sentiasa berwudu. Kita nak mati syahid bukan je senang, nak kena pergi perang jihad fi sabilillah, ya. Nak kena sediakan kelengkapan perang ada tu kan, pedang ada. Bagi perang tak ada, singlet punya, jubah ada lah, ya. Tak pergi jihad perang fi sabilillah pun boleh dapat kaitan syahid, ya. Kalau setakat bubuh nama syahid ni tak boleh, ya. Jadi nak dapatkan ganjaran syahid bukan senang, ya. Sahabat-sahabat nak dapat syahid, Allahu Akbar, sanggup jandakan isteri-isteri mereka, ya. Sanggup yatimkan anak-anak mereka nak dapat syahid ni. Kita nak dapat syahid senang je. Tidur, sebelum tidur ambil wuduk pun tak nak ke? Kalau mati malam tu syahid lah kira, ya. Fahuwa syahidun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidur atas wudu, maka mendapat akan dia mati pada demikian malam itu, maka iaitu pada Allah Ta'ala syahid. Boleh tuan-tuan insyaAllah azam, insyaAllah kat tangan insyaAllah azam, ya. Sebelum tidur malam ni, kadang-kadang kita tidur tu lepas makan tu terus tidur je, kan, terlupa ambil wudu.
Lepas makan tu dia dah kenyang tu, kadang-kadang dia dah kentut dah. Ya. Cepat-cepat ambil wuduk. Ni kita terlena ni kan sambil tengok TV. Biar terlena tu dalam keadaan berwuduk. Ya. Mudah-mudahan dapat kita fadilat wuduk tu. Dia kalau mati malam tersebut, ya, maka dikira sebagai syahid. Dan tersebut di dalam Ihya, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi SAW, apabila tidur hamba atas air sembahyang, dinaikkan dengan ruhnya kepada Arash, maka adalah mimpinya sebenar. Dan jika tiada tidur atas wuduk, tersimpan ruhnya daripada sampainya, maka demikian tidur itu bercampur, ia tiada sebenar mimpinya. Jadi jikalau kita bagi daluan untuk azan. Dan tersebut di dalam Ihya, sabda Nabi SAW, apabila tidur hamba atas air sembahyang,
dinaikkan dengan rohnya kepada arash, maka adalah mimpinya sebenar. Ini jikalau kita mimpi ketika tidur kita tu dalam keadaan suci, mana kita tidur berwuduk, kalau bermimpi itu, mimpi itu boleh jadi mimpi yang benar, ya. Sebab apa? Bila kita dalam keadaan berwuduk, memang kita terpelihara daripada gangguan iblis, ya, syaitan, ya. Jadi roh kita tu bila kita dalam keadaan tidur tu, roh kita tu dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dinaikkan dengan rohnya ke arash. Maka jikalau mimpi itu boleh jadi mimpi itu mimpi yang benar, ya. Dan jika tiada tidur atas wuduk, tersimpan rohnya daripada sampainya. Mana roh tu tak sampai ke arash kalau kita tidur tu dalam keadaan tidak berwuduk. Roh kita tu, ya, dalam genggaman Allah Ta'ala juga, tapi tak ada diletakkan, ya, sampai ke arash, ya. Maka demikian tidur itu bercampur, ya, tiada sebenar mimpinya. Mimpinya itu mungkin boleh ada unsur-unsur syaitani, ya. Mana syaitan mungkin boleh masuk, ataupun jin ke apa ke, ya. Kadang-kadang mimpi pijak di gajah ke, langgar di trailer ke apa ke, maka dia boleh jadi mimpi yang tak benar lah. Takkan kita nak ambil iktibar juga dengan mimpi-mimpi macam tu, ya tak? Tapi kalau mimpi tu dalam keadaan kita tidur tu berwuduk, memang dah jadi amalan kita nak tidur berwuduk. Kalau mimpi dalam keadaan berwuduk tu, mungkin mimpi tu ada suatu maksud-maksud tertentu. Itu kena tanya orang yang berilmu lah, orang alim lah, nak takbir dengan mimpi dia, ya. Dan sabda Nabi SAW, وقال صلى الله عليه وسلم النائم الطاهر كالصائم القائم. Sabda Nabi SAW, orang yang bersuci itu seperti, ini an-naimut tahir, artinya orang yang tidur yang bersuci, ya. Orang yang bersuci itu dia terlupa nak letak tidur tu. An-naim tu maksudnya orang yang tidur, ya. At-tahiru maknanya tidur dalam keadaan taharah, ya. Jadi orang yang tidur dalam keadaan bersuci seperti mana fadilatnya? Seperti orang yang berpuasa di siang hari dan bersembahyang, beribadat pada malam hari, ya. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia beribadat dengan solat-solat sunat, ya. Amalan macam itu mampu ke kita nak buat? Ya, memang berat. Hanya para tabi'in, tabi'in mampulah sembahyang beratus kali setiap hari, ya. Kita nak mampu buat begitu pun tak mampu. Jadi apa yang fadilat yang boleh kita perolehi sebaliknya dengan kita tidur dalam keadaan taharah, ya. An-naimut tahiru kas-shaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci itu seperti orang yang puasa di siang hari dan berdiri sembahyang pada malam hari. Ini pada segi pahala ni seimbang, ya. Kalau kita tak mampu nak berpuasa di siang hari disebabkan panas yang terik, ataupun sebab tak boleh tahan nafsu makan tu kuat sangat, ya. Nak bangun berdiri malam pun tak larat, ya. Sekarang sembahyang pun duduk atas kursi je, nak bangun berdiri macam mana, ya. Tinggal nak tidur sembahyang sambil berbaring je. Jadi nak buat amalan tu berat. Jadi sebaliknya kita boleh tidur dalam keadaan tu taharah, seimbang pahala, ya. Dan sabda Nabi SAW, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanatin. Barang siapa mengambil wuduk atas wuduk, yakni dia dah wuduk dah, dia dah ada wuduk dah, ya. Kemudian dia mengambil wuduk lagi, yakni tajdidul wuduk, ini dia memperbaharukan wuduk. Bukannya lepas ambil wuduk, ambil wuduk, lepas ambil wuduk, ambil wuduk, lepas itu buang air, membazir lah tu, ya. Maksudnya dia memperbaharukan wuduk bagi setiap waktu solat. Waktu solat fardu pula, macam tadi kita dah ambil solat untuk solat maghrib kita dah ambil wuduk.
sunat kita memperbaharukan wuduk kita tu untuk solat isyak. Macam ulama-ulama dulu lepas solat isyak tu, mereka duduk beribadat, baca Quran, mutalaah, baca kitab dalam keadaan berwuduk sampai ke subuh, tak putus lagi wuduk. Ya, ada ulama tu dia solat subuh dengan wuduk, solat isyak pun ada. Tak putih wuduknya, duduk tak bergerak. Ya. Tapi sunat dia memperbaharukan wuduk mana masuk waktu subuh tu. Kita perbaharukan dengan wuduk yang baru. Ya. Man tawadda'a ala tuhrin, barang siapa yang berwuduk atas dalam keadaannya sudah pun berwuduk, iaitu tajdidul wuduk, memperbaharukan wuduk, kutiba lahu 10 hasanatin, nescaya disuratkan baginya 10 hasanat kebajikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala suratkan ganjaran pahala untuk 10 hasanah kebaikan. Dan sunnah tajdidul wuduk ni itu jika sesudah sembahyang dengan wuduk yang dahulu. Jadi kita dah solat, kita dah ambil wuduk, berarti kita dah solat menggunakan wuduk tersebut. Kemudian kita nak solat yang lain pula. Ya, sunat kita ambil wuduk yang baharu. Maka jika belum lagi sembahyang dengan wuduk yang dahulu itu, maka tiada sunat tajdidul wuduk. Yani kalau dengan sembahyang dengan wuduk itu kita belum menunaikan sembahyang sunat ke, ya, sembahyang fardu ke, kita nak memperbaharukan wuduk lagi, maka itu tidak sunat. Ya, itu tak sunat. Ya. Dan sabda Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tiada sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya, dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah, yang tiada mengucap bismillah. Jadi kerana itu sunat kita nak ambil wuduk tu, untuk menyempurnakan wuduk tu kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lepas itu ketika nak basuh muka tu kita bacalah niat wuduk tu, ya, sebab di situ yang diwajibkan kita berniat tu, ya, termasuk dalam rukun wuduk. Ya. Nawaitu rafa'al hadas istibahati salati fardhan lillahi ta'ala. Ini untuk mengharuskan kita, membolehkan kita bersolat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, ya, berkenaan dengan fadilat kelebihan berwuduk ni, insyaAllah. Ya, kita akan teruskan insyaAllah. Semoga apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya. Semoga kita sama-sama dapat ambil manfaat, ya, untuk kita amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Kita doa, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، واحشرنا في زمرة الأولياء، وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.